akan jadi ketakutan. Musuh-musuh akan lari bertemparan melihat kuda-kuda yang garang ini. Tambah-tambah pula apabila peperangan itu berlaku pada waktu subuh, ataupun sebelum subuh, pada akhir malam. Wallahu alam. Allah SWT bersumpah dengan nama kuda pejuang yang tangkas kerana ia dianggap mempunyai ciri-ciri pecutan yang baik berbanding binatang-binatang yang lain. Kuda memang binatang yang berkat. Ia serba membawa kebaikan sehingga ke hari kiamat, kerana kuda merupakan alat peperangan bagi bangsa Arab dan hampir tidak luput keperhatianan mereka kepadanya. Memang sampai hari ini pun kalau dilihat di negara-negara Arab yang kaya, mereka mengadakan perlumbaan kuda, dan mereka memiliki kuda yang begitu mahal harganya, yang dijaga dengan begitu rapi sekali. Mereka sanggup mengeluarkan perbelanjaan yang sangat tinggi, yang sangat banyak, yang sangat mahal untuk membeli kuda-kuda ini. Kerana pada mereka kuda-kuda ini adalah simbol kebanggaan dan kemegahan mereka. Rasulullah SAW bersabda, batu jemala kuda memang membawa kebaikan sampai hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad, Syaikani, An-Nasa'i dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sumpah dengan menama kuda ini ialah untuk mengingatkan orang-orang mukmin tentang pentingnya kuda, memelihara kuda sehingga boleh melatih diri menunggang dan berjihad fi sabilillah. Juga agar mereka membiasakan diri melaksanakan kerja-kerja yang besar dengan bersungguh-sungguh dan tindakan yang nyata. Itu kalau dilihat di kalangan kita orang Melayu di Malaysia ni pun sudah ada yang berjinak-jinak dengan kuda, belajar dengan kuda dan sebagainya. Cuma perlu ingati bahawa kos memelihara kuda ni tinggi. Jadi kalau kita nak masuk kelab menunggang kuda pun kos dia agak tinggi juga. Tak semua yang mampu. Sumpah ini merupakan suatu galakan kepada orang Islam agar memelihara kuda bagi tujuan yang luhur, bukan untuk menunjuk-nunjuk berbangga-bangga dan riak. Iaitu alif lam dalam wal adiyat ini bertujuan menentukan sesuatu, ini kuda peperangan dan bukan kuda yang lain. Kemungkinan juga secara zahirnya ianya boleh membawa kepada makna lain, iaitu alif lam yang bertujuan untuk membangsakan, meliputi semua jenis kuda, sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Abu Hayyan. Beberapa pendapat bahawa alif lam di sini adalah alif lam fil jins, bukan alif lam al-ah. Namun kuda pejuang dan kuda peperangan lebih utama dimaksudkan dalam ayat ini. Sebenarnya Allah Ta'ala menyebut dalam ayat ini, ayat awal surah Adiyat ini, untuk memberi galakan bagi umat Islam supaya memelihara kuda. Dan memang ada Islam di Malaysia ni yang memelihara kuda, cuma bilangannya tidak ramai lah. Seperti yang kita sebut tadi, kos memelihara kuda tu tinggi, jadi tak semua orang mampu. Macam mana pun, walaupun begitu masih ada yang orang Islam kita yang memelihara kuda, dan tak sedikit juga yang belajar menunggang kuda. Jawapan bagi sumpah ni yang digunakan ialah ini, maksud firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal insana lirabbih lakanud. Surah Azim. Sesungguhnya manusia sangat tidak bersyukur terhadap nikmat Tuhannya. Surah Adiyat ayat 6. Manusia amat ingkar terhadap Tuhannya, tidak mau mengakui tuntutan kewajipan bersyukur terhadap pemberi nikmat, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka enggan tunduk terhadap undang-undang dan hukum hakam Allah, kecuali mereka yang bermujahadah, melatih diri serta menghayati tuntutan dunia dan akhirat. Golongan ini patuh dan berbudi luhur serta menjauhkan diri dari maksiat dan kebejatan. Jadi dalam ayat 6 ini Allah SWT menegaskan bahawa manusia ini memang sifat dia tidak bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah SWT. Sikit pun komplain, banyak pun komplain. Itulah setiap biar manusia ni. Bukan saja tak ada nikmat Allah Ta'ala ni, apa-apa yang ada pada kita manusia ni pun sangat sedikit yang bersyukur. Kaya pun tak bersyukur, miskin pun tak bersyukur. Macam makmum lah, imam baca panjang salah, baca pendek pun salah, semuanya tak kena. Jadi bagi manusia, Allah Ta'ala tegaskan memang manusia ni terhadap nikmat-nikmat Tuhan ni, mereka ni
sangat tidak bersyukur. Ya, pendek pun tak kena, tinggi pun tak kena, kurus pun tak kena, gemuk pun tak kena. Jadi di mana yang kenanya? Di mana yang okeynya. Jadi manusia masih sifat macam tu. Maka sangat sedikit manusia yang ada rasa syukur terhadap nikmat Allah SWT, ya, menggunakan nikmat yang ada pada Allah pada mereka itu untuk kebaikan dan meninggalkan perkara yang tidak baik. Ramainya manusia tak bersyukur. La yashkurun, mereka tak bersyukur pada Allah SWT atas nikmat yang diberi. Inilah hakikat yang Allah Ta'ala tegaskan dalam ayat ke-6 ini. Pada umumnya yang dimaksudkan dengan kata insan di sini adalah menunjukkan kepada jenis manusia. Namun menurut kebanyakan ahli tafsir yang merujuk kepada insan kafir. Dinyatakan selepas itu ungkapan afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Ayat ke-9, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Surah Az-Zumar. Mafhum betutkah yang bersikap demikian? Tidakkah Isra dan Insaf ayat 9. Namun mereka menyatakan juga kemungkinan yang masukkan di sini ialah sekelompok manusia yang mempunyai pemikiran yang tidak matang terhadap perkara tersebut, kecuali mereka yang dipelihara oleh Allah dan mendapat petunjuk darinya. Firman Allah mafhumnya ini, patutkah ia bersikap demikian? Tidakkah Isra dan Insaf boleh juga membawa erti satu celaan terhadap mereka kan tidak beramal dengan ilmu yang ada. Itu boleh jadi juga. Yang manusia ni ada ilmu tapi tak dimanfaatkan, ada ilmu tapi tidak diamalkan. Ini pun satu perkara juga. Walaupun ada sebagian ulama tafsir mengatakan insan di sini al-insan al-kafir, laisa al-insan al-mu'mina, bukan insan yang mukmin tapi insan yang kafir. Mereka ni tak bersyukur. Tapi ada ulama tafsir lain yang memahami bahawa maksud insan di sini ialah manusia yang mukmin sebenarnya, tetapi mereka tidak ada ilmu, tapi mereka tidak memahami. Ya'lamuna wala ya'lamuna wala yafqahuna. Mereka mengetahui dan ya'lamuna walakin la yafqahuna. Mereka mengetahui tapi tak memahami. Ini pun satu perkara juga. Ini pun manusia yang tidak bersyukur pada Allah SWT. Manusia arif dan menyaksikan sendiri sifat kelemahan dirinya. Firman Allah SWT, wa innahu ala dhalika la syahid wa innahu li hubbil khairi la syadid. Surah Az-Zumar. Manusia ini kerap melampau sangat sayangkan harta. Ayat 8 surah Adiyat. Bermaksud semuanya perlakuan manusia yang engkarkan Allah itu sendiri disedari olehnya, dan dia sedia menjadi saksi terhadap diri yang engkar dan kufur pada Allah SWT, iaitu melalui kesaksian anggota badan yang akan bercakap menyatakan perbuatan yang telah dilakukan. Jadi manusia ni ada ayat ke-8, Allah SWT menyebut bahawa manusia ini memang tabiatnya melampau apabila dia sayangkan harta dia. Dia lupa harta dia tu tak boleh membawa dia ke mana-mana pun. Harta dia itu sepatutnya hanya untuk digunakan untuk memberi keselesaan kepada diri dia melalui kehidupan di dunia ni, bukan untuk menjadi matlamat hidup dia. Kerana matlamat hidup kita sebenarnya ialah kehidupan akhirat yang kekal abadi, bukan di sini tapi di sana. Kena faham tu. Tapi manusia, ada manusia yang memang melampau tabiatnya sampai sayangkan harta, sanggup bergaduh kerana harta, sanggup bertegak urat kerana harta, sanggup bertegak urat kerana harta, sanggup bertelinga kerana harta. Ini kita dah cerita dalam kuliah lepas. Mereka engkar terhadap firman, terhadap perintah Allah SWT, surah Allah SWT. Maka tiada pilihan pada Allah SWT melainkan pada masa nanti di padang mahsyar pada hari kiamat, anggota-anggota manusia ini yang akan bercerita di hadapan Allah SWT tentang perangai manusia-manusia ni. Baik, inilah nyatakan oleh firman Allah SWT. Itu dia, dalam surah At-Taubah ayat 17. Dalam surah At-Taubah ayat 17 Allah SWT berfirman, surah At-Taubah ayat 17.